Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Ida untuk sejarah tingkatan 5, bab 7, membina kesejahteraan negara. Jom belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang terakhir yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 7.6, Rukun Negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai ialah pelajar dapat merumuskan rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Rukun negara merujuk kepada ideologi negara, iaitu fahaman atau ajaran yang digunakan atau dicita-citakan untuk mencapai dasar sesebuah pemerintahan ataupun untuk tujuan yang lain. Rukun negara adalah ideologi negara yang dibentuk untuk menyatukan rakyat ke arah perpaduan. Ia mengandungi nilai-nilai keagamaan dan norma sosial dari aspek politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Rukun negara juga menggariskan ikrar yang perlu dihayati oleh warga negara Malaysia dan dianggap sebagai falsafah hidup rakyat Malaysia. Sejarah pembentukan rukun negara merujuk kepada peristiwa 13 Mei 1969, di mana rukun negara adalah hasil daripada perbincangan dan pemikiran Majlis Perundingan Negara, iaitu MAPEN, yang dibentuk oleh Mageran pada 29 Januari 1970. Rukun negara telah diisytiharkan secara rasmi oleh Yang di-Pertua Agong pada 31 Ogos 1970 bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Akhirnya, pada tahun 2020, genaplah 50 tahun rukun negara dicipta. Inilah logo rasmi sambutan Jubli Emas Rukun Negara yang terdiri daripada 5 jalur merujuk kepada 5 prinsip rukun negara. Bulan dan bintang melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Angka 50 merujuk kepada sempurna sambutan ulang tahun rukun negara dan warna biru melambangkan perpaduan. Tengkolok berkerawan bulan dan bintang, simbol prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Ia juga melambangkan prinsip keluhuran, perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Apakah matlamat rukun negara yang membawa kepada kesejahteraan negara? Ianya dapat melahirkan sebuah negara yang rakyatnya hidup bersatu padu, aman dan sejahtera. Terdiri daripada 5 matlamat utama, iaitu melahirkan negara yang bersatu padu, masyarakat yang demokratik, masyarakat liberal, masyarakat yang progresif dan yang terakhir ialah masyarakat yang adil. Kita lihat dulu bagaimana melahirkan sebuah negara yang bersatu padu. Ianya merujuk kepada mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu yang terdiri daripada rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan atau kepercayaan. Mereka mempunyai kesetiaan dan cinta akan negara. Manakala masyarakat demokratik merujuk kepada rakyat
yang bertindak melalui parlimen yang dilantik melalui perlembagaan. Perlembagaan ini akan menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan berpolitik. Ianya bertujuan untuk kepentingan negara supaya diutamakan daripada kepentingan kaum. Seterusnya, bagi mencapai matlamat liberal, ahli masyarakat bebas mengamalkan agama, adat resam dan kebudayaan untuk kepentingan perpaduan negara. Ahli masyarakat bercita-cita untuk mencipta masyarakat menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Manakala masyarakat yang adil pula mencipta masyarakat yang diberi peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Masyarakat yang lemah akan dibantu dan diberi peluang yang sama untuk bersaing dan bebas daripada aspek penindasan. Membentuk masyarakat yang progresif ialah mencipta masyarakat mengikut kemajuan sains dan teknologi serta mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Ianya merujuk kepada satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan perubahan dan kemajuan pada masa kini. Seterusnya, kita lihat pula apakah prinsip rukun negara. Terdapat 5 prinsip rukun negara yang perlu diketahui oleh setiap rakyat di negara kita. Pertama, merujuk kepada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Kita lihat prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Agama menjadi panduan hidup untuk membentuk kepribadian yang baik dan landasan dalam membina keharmonian kaum. Perlembagaan Malaysia menetapkan bahawa agama Islam adalah agama rasmi persekutuan, manakala agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Kita perlu saling memahami dan menghormati serta bertoleransi dalam aspek keagamaan. Kedua, merujuk kepada kesetiaan kepada raja dan negara. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Raja merujuk kepada simbol penyatuan dan perpaduan rakyat berbilang kaum. Pengamalan prinsip ini dapat melahirkan rakyat yang menghormati simbol kedaulatan negara, mematuhi undang-undang dan berusaha untuk meningkatkan imej negara dan berani mempertahankan kedaulatan negara serta mempunyai ciri-ciri semangat patriotisme yang teguh. Prinsip yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Merupakan prinsip yang membawa maksud ketertinggian dan juga keagungan perlembagaan atau undang-undang. Perlembagaan berfungsi memberikan perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dalam sesebuah negara. Prinsip ini menekankan supaya rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Prinsip seterusnya ialah kedaulatan undang-undang, iaitu setiap rakyat perlu menghormati undang-undang, tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang dan berusaha untuk menyokong penguatkuasaan undang-undang. Rakyat perlu bertanggungjawab mempertahankan dan memelihara kedaulatan undang-undang
daripada dicabar oleh mana-mana pihak demi mengekalkan kehidupan yang aman dan harmoni. Terakhir, prinsip rukun negara ialah kesopanan dan kesusilaan. Ianya merujuk kepada setiap rakyat perlu sentiasa bersopan, santun, menghormati dan berakhlak mulia. Kesopanan dan kesusilaan dapat menjamin hubungan yang baik sesama kaum agar terus kekal terpelihara. Prinsip ini juga menjadi garis panduan untuk dijadikan amalan dan disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia. Menghayati nilai murni akan melahirkan suasana yang harmoni dan saling bertolak ansur. Itulah antara 5 prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi oleh setiap rakyat Malaysia. Secara rumusannya, setiap rakyat Malaysia perlu menghayati sepenuhnya prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Prinsip ini dapat memperkukuhkan dan mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Usaha memantapkan perpaduan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di negara kita. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan agar pelajar dapat mengulang kaji tajuk 7.6. Sebagai pengakhirannya, cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida.